Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi diberi kesempatan, peluang, keizinan, panjang usia, panjang umur untuk kita meneruskan kehidupan. Dan Alhamdulillah, ahlan wa sahlan, selamat datang. Kita nak lakukan kehadiran para penonton, abang-abang, kakak-kakak, para pelajar. Mungkin bersama dengan kita juga ustaz-ustazah, ayah-ayah, ibu-ibu dalam stadion online pendidikan Islam bersama Ustaz Rohisham Abidin. Kaifalukum? Apa abang semua? Saya doakan dalam keadaan yang sihat walafiat. Kita kembali meneruskan perjuangan dalam PDP online untuk tingkatan 3. Untuk tingkatan 3. Macam abang kakak-kakak tingkatan 3 dah get ready, dah sedia dengan pelajaran pada hari ini. Okey, jom kita masuk untuk pelajaran 10 pula hari ini. Okey, pelajaran 10 yang bertajuk hindari sifat negatif. Pelajaran 10, hindari sifat negatif. Okey, jadi tanpa masa, jom sama-sama kita mulakan untuk pelajaran pada hari ini. Seperti biasa, kita mulakan dengan yang pertama. Duduk kita dalam keadaan yang paling tertib, paling tenang, paling senang, paling sempoi, paling selesa untuk kita perolehi ilmu. Dan kita teruskan dengan membaca surah Al-Fatihah sebagai permulaan, muqaddimah. Orang kata apa, untuk mendapatkan lebih barakah dalam pertemuan kita dalam online sekali pada kali ini, insya-Allah. Kita mulakan dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Dan kita teruskan dengan doa penerang hati. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, seterusnya peralatan kita siap berada di hadapan para pelajar sekalian. Dah get ready dengan buku teks, buku nota, buku latihan, buku kerja. Mungkin bersama dengan kita juga nota ustaz, insya-Allah, dan juga mungkin boleh disiapkan peralatan-peralatan alat-alat tulis kita, insya-Allah. Dan kita ikhlaskan hati untuk belajar. Fokus untuk pelajaran pada hari ini bidang hadis. Buku teks muka surat 69 hingga 71. Pelajaran 10, hindari sifat negatif. Tajuk yang cukup istimewa, tajuk yang cukup bagi ustaz penting untuk kita ambil berat kerana ia berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Okey, jom kita mulakan dengan yang pertama, bacaan hadis. Para pelajar boleh rujuk dalam buku teks, boleh tengok dalam buku teks, dan juga boleh tengok pada slide yang ustaz sediakan ini juga, insya-Allah. Okey, boleh mula? Okey, insya-Allah. Kita mulakan dengan bacaan hadis. Boleh tengok dulu, insya-Allah. Sebentar nanti boleh ulang balik, baca balik sama-sama, insya-Allah. Okey, boleh mula. Okey, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal haram wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min azabil qabr. Riwayat Al-Bukhari. Boleh setakat tu? Okey, insya-Allah baca pelan-pelan dan fahami, try cuba faham. Okay, kalau tak faham juga, jom kita terus dengan hadis dan maksudnya. Okey, jadi kita bahawa ni kita ambil sikit-sikit lah untuk kita memahami maksud dia. Okey, kita mulakan dengan yang pertama.
Allahumma inni a'udzubika. Ma makna Allahumma inni, ya Allah, ya Tuhanku, a'udzubika, aku memohon perlindunganmu ya Allah. Ni doa nah, doa kita mohon Allah melindungi dari kita ni daripada apa? Minal ajzi wal kasal, daripada sifat lemah dan malas. Ajzi sifat lemah, kasal malas. Sekali lagi, ajzi lemah, sifat lemah, kasal malas. Okey, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal, ya Allah, aku mohon perlindunganmu daripada sifat lemah dan malas ya Allah. Kemudian wal jubni wal harami, daripada sifat pengecut. Jubni pengecut, harami nyanyuk. Jubni pengecut, harami nyanyuk. Okey, seterusnya kita tengok pada kalimah seterusnya. Wa a'udzubika, dan aku memohon perlindunganmu ya Allah, min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Min fitnati, daripada fitnah, al mahya kehidupan, wal mamat dan kematian. Wa a'udzubika min azabil qabri, aku memohon perlindunganmu daripada azab kubur. Wa a'udzubika, dan aku mohon daripadamu, perlindungan daripadamu, min azabil qabr, daripada azab kubur. Itu tadi hadis dan maksudnya. Hadis yang kita bacakan tadi, dan itu juga adalah merupakan doa yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Okey, kita pergi pada prisma ilmu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, siapa dia ni? Perawi hadis yang mana meriwayatkan hadis itu tadi, merupakan pembantu peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkhidmat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak berumur 10 tahun sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Anas meriwayatkan sebanyak 2286 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Itu serba sedikit tentang perawi hadis, iaitu Anas bin Malik. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga, iaitu sifat yang tidak disukai. Apakah sifat-sifat yang tidak disukai? Tidak disukai oleh siapa? Oleh Allah semestinya, dan juga oleh kita sebagai manusia. Kita tak suka orang yang buat, dan kita tak suka benda ni ada pada diri kita. Yang mana ada dalam hadis Nabi itu tadi, yang mana kita harapkan, kita mohon perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala agar sifat-sifat tadi tidak wujud dalam diri kita. Antara sifat yang kita sebut antaranya, yang pertama, lemah. Lemah, ajzi. Dalam doa tadi, ajzi, lemah. Lemah lawannya kuat. Lemah lawannya kuat. Apa maksud lemah? Kalau masuk periksa, mungkin kita nak tahu tentang maksud lemah ini. Inilah maksudnya. Lemah bermaksud meninggalkan sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Orang yang lemah mungkin ada keinginan untuk melakukan sesuatu kebaikan, namun dia tidak mampu melakukannya. Okey, faham tak kat tu ayatnya? Maknanya orang yang lemah ni, dia nak buat perkara kebaikan tersebut, akan tetapi dia tidak mampu untuk melakukannya atas beberapa sebab. Antaranya, mungkin dia tak sihat, mungkin dia tak berkemampuan, mungkin dia tidak berkelayakan lagi untuk melakukan kebaikan tersebut. Jadi dia lemah. Itu maksud lemah. Tak faham lagi? Kita tengok contoh. Contohnya, murid yang tidak mampu membantu guru mengangkat barang-barang kerana sakit, atau murid tingkatan 3 tidak mampu memahami isi pelajaran peringkat universiti. Apabila disebutkan perkataan tidak mampu, maknanya di situ ada sifat lemah. Jadi ini antara perkara yang kadang-kala kita tak dapat nak elak, dan kadang-kala perasaan ataupun sifat lemah ini boleh kita ubah dan boleh kita perbaiki sifat lemah yang ada pada diri kita. Kemudian malas. Dalam doa tadi, dalam hadis Nabi tadi disebutkan sebagai kasal
Nah, ajzi wal kasal, lemah dan malas. Malas lawannya rajin. Malas lawannya rajin. Apa makna malas? Apakah maksud malas? Malas bermaksud meninggalkan sesuatu yang mampu dilakukannya. Orang yang malas hanya mempunyai sedikit keinginan atau tidak ada keinginan langsung untuk melakukan kebaikan. Berbeza dengan lemah tadi ni. Lemah tadi dia ada keinginan untuk melakukan kebaikan, akan tetapi dia tidak mampu untuk melakukan kebaikan tersebut. Akan tetapi orang malas ini dia ada kelebihan. Dia ada kekuatan. Dia mampu, akan tetapi dia tak mahu buat. Pendek kata malas. Tak ada keinginan pun untuk melakukan kebaikan tersebut. Contoh, malas solat. Dia mampu tak solat? Mampu. Dia boleh tak nak solat? Boleh. Sihat tak sihat? Sihat. Akan tetapi dia tak buat. Bukan disebabkan beberapa perkara yang menyebabkan dia tak boleh buat solat tu. Akan tetapi sifat dia sendiri yang tak mau buat. Dipanggil malas. Itu malas. Malas puasa dan malas menyertai aktiviti kemasyarakatan. Itu dipanggil malas, ataupun dalam doa ataupun hadis Nabi tadi disebutkan sebagai kasal. Kemudian kita tengok pada sifat yang seterusnya, iaitu pengecut. Dalam doa ataupun hadis yang kita bacakan sebentar tadi disebutkan sebagai jubni. Jubni yang bermaksud pengecut. Pengecut lawannya berani. Pengecut bermaksud orang yang tidak berani melakukan atau menghalang sesuatu situasi. Dia punya keyword di sini ialah tidak berani. Tidak berani. Pengecut lah tu. Dia boleh tak nak buat? Boleh. Tapi dia tak berani. Dia bukan malas, dia tak berani. Dia duduk belakang, dia sembunyi, gitu. Benda tu boleh buat, tapi dia tak berani. Takut orang kata, takut kena peleceh. Contoh, takut orang maki. Padahal benda tu benda baik. Nak bagi sedekah tu pun takut nak bagi sedekah kan. Cikgu suruh cakap kat depan, kongsi ilmu, takut padahal dia ada ilmu tersebut. Jadi itu dia panggil pengecut. Contoh, tidak menolong orang yang dizalimi, satu. Dan tidak mencegah kemungkaran. Nampak orang yang dizalimi tapi dia tak berani nak pi tegur ataupun tak berani nak pi tolong, itu panggil pengecut. Dan tidak mencegah kemungkaran dinamakan sebagai pengecut. Nampak benda mungkar depan mata, nampak orang melakukan maksiat depan mata, tapi dia hanya nampak, dia hanya tengok, dia tak mengubah, dia tidak menegur. Itu dia panggil pengecut. Jubni. Kemudian kita tengok pada sifat yang seterusnya yang tidak disukai dan jangan ada pada diri kita. Cuba kita elakkan, kita mohon doa Allah pelihara kita daripada sifat nyanyuk, harami. Harami yang Nabi sebut dalam hadis tadi, yang mana itu dinamakan sebagai sifat nyanyuk. Sifat nyanyuk ni dia bukan sifat, dia sebenarnya penyakit. Macam yang disebut ni, nyanyuk ialah penyakit. Penyakit ni maksudnya dia akan datang pada diri kita jika kita tidak melakukan sesuatu perkara yang boleh menghalangnya. Okey. Jadi penyakit ni mengganggu kewarasan fikiran seseorang, seperti menyebabkan berkelakuan seperti kanak-kanak. Pendek kata, orang kata nyanyuk ni, orang kata apa? Pelupa lah. Pelupa. Dan dia boleh merubah sesuatu sikap, perangai, akhlak seseorang itu menjadi bukan pada usia dia. Selalunya nyanyuk ni berlaku pada warga emas lah, orang tua-tua. Dan begitu nyanyuk juga ada di kalangan orang-orang dewasa. Sebab penyakit ni dia datang kadang-kadang tak kira umur. Dia datang disebabkan mungkin pemakanan, datang mungkin sebab persekitaran yang tidak dijaga dengan baik, kan. Jadi penyakit nyanyuk ini adalah salah satu penyakit yang perlu untuk kita elakkan. Kita mohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah hindarkan kita daripada sikap ataupun sifat ataupun penyakit nyanyuk ini. Sebab bila mai penyakit nyanyuk ini,
satu benda yang perlu untuk dilakukan dengan selesa. Contoh kita nak beribadah, bila datangnya nyanyuk, rakaat pun jadi mudah lupa. Kadang kita tak nyanyuk pun mudah lupa rakaat dah kan. Rakaat ketiga, keempat tak tahu dah kan. Kalau datang nyanyuk lagilah mudah untuk melakukan satu kesilapan, terutama dalam ibadah. Sebab tu kita minta simpang doa banyak-banyak. Allah elakkan kita daripada dihinggapi ataupun kena pada penyakit nyanyuk ini. Sebab tu kita jangan takut orang hang ni nyanyuk lupa dah apa nyanyuk apa muda lagi. Dia tak kira. Dan nyanyuk ni tidak kita minta. Sebab tu kita jaga kesihatan, jaga kita punya pemikiran kita, dan antara petua yang Ustaz dapat untuk kita hindarkan daripada sifat nyanyuk ini ialah rajin baca Quran. Ini Ustaz dapat sendiri daripada warga emas yang berusia 90 tahun ke atas. Ada yang 100 tahun. Apabila ditanya, "Pakcik kenal lagi tak saya? Pakcik kenal lagi tak saya?" Dia ingat lagi nama. Maknanya dia tak ada nyanyuk. Bila tanya, "Makcik buat apa? Pakcik buat apa? Apa rahsia?" Dia duduk ngaji Quran. Mata pun terang lagi. Mata tak kena pakai spek. Allahu Akbar. Ustaz pun kena pakai spek. Ada warga emas yang tak pakai spek, tak pakai cermin mata ni. Jaga betul-betul kesihatan kan, makanan, persekitaran dan sebagainya. Jadi ini antara sifat-sifat yang perlu untuk kita hindari, dan kita mohon doa kepada Allah untuk pelihara kita daripada sifat-sifat ini. Okey, dan yang keempat iaitu pengajaran hadis. Bila kita membaca tentang doa, itu sebenarnya tadi doa yang boleh kita amalkan. Dan hadis Nabi ajak kepada kita melalui hadisnya supaya pengajaran hadis ni, yang pertama sebagai umat Islam, yang pertama kita hendaklah sentiasa berdoa agar dijauhkan daripada sifat-sifat yang tidak disukai, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri turut memohon perlindungan daripada sifat-sifat tersebut, walaupun baginda seorang nabi. Allahu Akbar. Walaupun nabi maksum, nabi kekasih Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi nabi juga berdoa kepada Allah agar dihindarkan sifat, agar dihindarkan daripada penyakit yang mana kita sebutkan tadi. Antaranya apa? Lemah, pengecut, kemudian nyanyuk, kemudian apa lagi, malas. Allahu Akbar. Itu sifat-sifat yang kita minta Allah janganlah lemparkan sifat tersebut, penyakit tersebut dalam diri kita. Ini juga Nabi berdoa, Masya Allah. Jadi kalau kita tak berdoa, apa sangatlah kita ni abang agak kan. Jadi kita sentiasa berdoa agar dijauhkan daripada sifat tersebut yang tidak disukai. Yang kedua, kita hendaklah berusaha untuk menjadi orang yang kuat. Kuat bukan sekadar kuat pada fizikal, akan tetapi kuat kita juga pada mental. Ni kalau kuat fizikal saja, tapi bila orang kata apa, kata sikit ya, kalau nak teriak, orang kata hati tisu kan, hati tisu. Badan kan main ketok-ketok, badan besar kan, tapi orang kata nampak macam lembek ya. Terus orang kata aku lembek. Tu bukan yang tu. Kita nak kuat luaran dan dalaman. Kerana apa? Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jadi kuat. Kita sebagai seorang muslim, kita kena kuat. Kuat fizikal, kan, sihat tubuh badan, dan juga kuat mental kita, fikiran, dan juga pribadi yang mantap, insyaAllah. Okey, yang ketiga, kita adalah rajin berusaha meningkatkan kebaikan untuk berubah, islah, berubah daripada kemunduran kepada kemajuan. Itu biasa, hijrah daripada perkara yang tak baik kepada perkara yang lebih baik, daripada perkara yang dah baik kepada perkara yang lebih baik. Kita perlu sentiasa buat perubahan pada diri kita. Jangan kita berada di tekuk yang sama. Jangan kita berada di tahap yang selesa, kita rasa okey dah. Padahal kita boleh maju lagi, kita boleh pergi ke hadapan lagi. Jadi teruskan dengan pembelajaran ilmu, cari, dan terus cuba. InsyaAllah abang agak akan beroleh kejayaannya.
Okey, yang keempat, kita hendaklah berani dalam segala perkara kebaikan. Kerana sifat ini sifat para wali Allah Subhanahu wa taala. Nak buat benda baik, jangan takut. Jangan duk fikir apa orang nak kata kat kita. Jangan duk fikir apa yang akan berlaku pada kita di kemudian hari bila kita buat benda baik ni. Kita fikirkan apa yang Allah akan berikan kepada kita. Kita fikirkan apa yang Allah akan sangkakan kepada kita jika kita tak buat. Kita nak buat kebaikan, kita nak sedekah. Kita duk fikir kalau kita tak sedekah ni, Allah ruginya, pahala tak dapat. Padahal itulah sebenarnya Allah nak beri pahala kepada kita. Datang kucing, kita tengah makan nasi kan, tengah makan nasi kat kedai makan, ada datang kucing duk miau-miau, duk kuih-kuih kaki kita kan. Tu sebenarnya Allah hantar kucing tu untuk kita nak dapat pahala. Cara dia apa? Bagilah sikit nasi ke, ikan ke, sikit pun tak apa. Bagi sikit, kan dia nak pirah tengok demai lagi. Jangan nak marah kucing tu pula. Ni tadi aku bagi dah tak kenyang-kenyang ke apa. Jangan nak marah ke dia pula. Tu tandanya kita positif. Allah nak bagi lagi pahala kepada kita melalui kucing yang Allah hantar itu. Okey. Jadi berani buat kebaikan. Kerana sifat ini sifat para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, kita hendaklah mengamalkan gaya hidup sihat dan memperbanyakkan amal ibadah. Amalkan gaya hidup sihat. Gaya hidup sihat ni macam mana? Dengan senam kita, dengan jaga tidur kita, jaga makan kita, jaga di sudut persekitaran kita. Jangan duduk dalam keadaan yang kotor, jangan duduk dalam keadaan yang tidak selesa, tidak kondusif. Sebab itu akan mempengaruhi sifat kita. Kalau kita duduk dalam keadaan yang tak selesa, dia akan menyebabkan diri kita ni menjadi tertekan. Dia akan menjadi mudah marah, dia akan jadi mudah sensitif, akan cepat merajuk dan berbagai-bagai lagi. Jadi amalkan gaya hidup sihat dan banyakkan amal ibadah. Ada masalah, ada problem, ada tekanan, stres, buat apa? Cari Allah. Allah nak dengar rintihan dan doa daripada kita, kan? Bermunajat kepada Allah, kerana di saat itulah sebenarnya masa yang terbaik untuk kita luahkan perasaan dan untuk kita riliskan tekanan. Cuba try tengok, insyaAllah. Kenapa? Agar dapat melekkan diri daripada sifat nyanyuk. Macam saya kata tadi, nak elakkan diri daripada sifat nyanyuk, ada petuahnya apa dia? Ngaji Quran, solat. Dia kena train minda kita untuk sentiasa ingat. Bila kita malas ni ingat, malas nak fikir, orang tanya, hari ni nak buat apa? Hari ni nak belajar apa? Ikutlah apa yang boleh. Dia bukan senang tu, maknanya dia malas nak fikir. Sebenarnya kan. Saya pun kadang macam tu lah kan. Malas nak fikir. Hari ni makan apa tau? Ikutlah apa yang ada. Kan? Okey. Jadi itu benda yang perlu kita buat sebagai seorang umat Islam, insya-Allah. Okey, beri semangat ilmu sikit. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Riwayat Al-Bukhari, yang bermaksud, ya Allah, aku memohon perlindunganmu ya Allah daripada sifat pengecut. Aku mohon perlindunganmu ya Allah daripada penyakit orang lanjut usia. Aku memohon perlindunganmu ya Allah daripada fitnah dunia. Aku memohon perlindunganmu ya Allah daripada azab kubur. Ini juga doa yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam. Pendek sikit hari ni kan, namun begitu saya yakin percaya, walaupun pendek, walaupun singkat pertemuan kita, dia dapat memberikan lebih manfaat dan kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Jadi sama-sama kita realisasikan hasrat impian kita untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, mukmin yang terbaik, mukmin yang mantap luaran dan dalaman, insya-Allah, dengan sama-sama kita menghindari sifat negatif. Kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Jumpa lagi dalam pertemuan yang selanjutnya sama Ustaz Roy Hisham Abidin. Dan minta ampun ada kekurangan kesilapan sepanjang kita bertemu di alam maya pada kali ini. Jumpa lagi.
Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.